Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So ini dia OnePlus Nord CE3 Lite yang terbaru, dan biasanya Nord Edition ni memang memfokuskan kepada segmen phone mid-range. Dan aku wondering juga awal-awal kan, kenapa OnePlus letakkan jenama CE untuk smartphone orang, macam tak perlu pun kan. Tapi sebenarnya CE tu adalah stand for Core Edition, memang memfokuskan lebih kepada phone mid-range tapi segmen mid-range budget. So that's why dia ada differentiate lah between Nord yang biasa dan juga Nord CE3 Lite yang terbaru ni. Kalau tengok dalam market Malaysia sekarang ni, memang banyak gila pilihan smartphone mid-range dalam pelbagai kategori. Ada yang budget, premium sampai yang paling mahal sekali, more than RM2,000. Tapi untuk OnePlus Nord CE3 Lite, kategori dia adalah mid-range budget yang bagi aku dah affordable untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia dengan pelbagai kelebihan dia sebagai standard untuk mid-range budget. So aku akan kongsikan apakah kelebihan dia, kekurangan yang korang semua perlu tahu sebelum korang consider untuk dapatkan smartphone terbaru pada OnePlus ni. Okay, let's talk about it. Pertama sekali, kalau bercakap tentang rekaan untuk OnePlus Nord CE3 Lite ni, dia menggunakan konsep rekaan yang memang totally different daripada model yang lama. So kalau dulu frame untuk rekaan modul kamera dia macam berbentuk petak kan, tapi kali ni diorang just gunakan rekaan yang lebih moden dan juga fresh, iaitu hanya bonggol kamera dekat sensor yang bulat-bulat saja. So dah tak ada rekaan bonggol kamera petak macam dulu dah. Aku rasa ini adalah modern design untuk smartphone pada tahun ni. Dia tak nampak serabut sangat tau dengan tulisan-tulisan yang pelbagai kat belakang, tak ada. Dia just very simple dan juga minimal. Untuk warna grey aku gunakan sekarang ni memang lagi nampak simple lah kan, sebab dia macam colour solid dan juga low profile sikit. Kalau compare to lime colour, that one memang nampak lebih menyelah dan juga stand out. Yang tu pun menarik juga untuk korang dapatkan. Aku rasa kalau nak compare, mungkin korang ada pilihan kat sini, sama ada korang nak colour yang stand out macam lime ataupun colour yang low profile dan juga nampak premium macam colour grey ni. So itu adalah antara dua pilihan untuk warna. Cumanya satu perkara yang aku notice dengan back panel untuk OnePlus Nord CE3 Lite ni adalah dia menggunakan finishing jenis glossy tau. So that's why memang senang untuk cap jari tu melekat dan juga habuk tu senang nampak, sebab warna pun dah gelap kan. So that's why kat sini aku rasa sedikit kekurangan untuk back panel Nord CE3 Lite. Cuma dia akan nampak lebih premium dan juga ada reflection untuk korang tengok muka korang, jadikan sebagai cermin lah untuk betulkan rambut ke apa semua kan. Tapi aku rasa perkara ni bukan perkara yang rumit sangat pun, memandangkan memang majoriti gunakan smartphone dengan casing. So memang nampak smartphone ni estetik lah. Kalau korang gunakan casing yang transparent, nampak macam ada glossy effect tu yang memang cun habis kot. Aku rasa salah satu features yang memang susah nak jumpa pada smartphone tahun ni adalah audio jack 3.5mm. Tapi OnePlus masih kekalkan audio jack pada OnePlus Nord CE3 Lite ni. So korang ada option sama ada nak gunakan yang memang totally wireless TWS ataupun korang just boleh gunakan wired pada smartphone ni. In fact, OnePlus juga masih kekalkan micro SD card support untuk korang expand lagi storage pada OnePlus Nord CE3 Lite ni, supaya korang boleh simpan file, gambar dan video yang lebih banyak berbanding gunakan storage dia yang memang dah cukup besar juga sebenarnya tahu, iaitu 256GB. Tapi kalau rasa tak cukup lagi, korang just tambah saja dengan micro SD card dia. Satu lagi perkara, kalau korang semua perasan, dekat bahagian kanan smartphone ni ada power button, dan kat situ juga adalah bahagian side mounted fingerprint scanner dia. So memandangkan dia just gunakan panel IPS LCD, memang sesuai untuk diletakkan dekat bahagian power button dan tak nampak macam ada fingerprint scanner tau. Dia just macam power button yang biasa je kita gunakan pada smartphone biasa. So basically dia punya kepantasan tu memang cukup pantas untuk korang nak unlock dia punya display, memang tak ada isu dekat bahagian tu. Dan aku rasa very typical lah untuk smartphone yang gunakan fingerprint scanner side mounted macam ni, sangat pantas untuk unlock screen dia. Untuk bahagian skrin hadapan smartphone ni, dia menggunakan panel jenis IPS LCD yang bersaiz 6.72 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, ada touch sampling rate 240Hz dan juga menyokong protection jenis Corning Gorilla Glass. Dan aku faham bila sebut pasal IPS LCD, mungkin korang punya expectation tu dah rendah sangat kan, sebab biasanya untuk phone budget ataupun mid-range ni, diorang mungkin gunakan IPS LCD yang kurang berkualiti. Tapi bagi aku, lepas dah gunakan smartphone ni, aku punya tanggapan tu dah berubah. Sebab untuk smartphone yang berstatus mid-range budget ni, bagi aku kualiti IPS LCD dia memang standard yang berkualiti habis lah. Dia punya kualiti tu dah hampir kepada macam OLED sikit tau, tapi dia still ada limitation lah dari segi color dan juga kecerahan tu sikit. But still, untuk color dia memang ini adalah IPS LCD yang sangat cantik gila guys untuk sebuah phone pada tahun ni. Sebab bagi aku, display untuk IPS LCD dia mampu paparkan color yang pekat, vibrant dan juga tahap kontras yang memang cukup bagus dah. Aku tak nafikan yang IPS LCD dekat smartphone sekarang ni memang way better daripada yang dulu tau. Dah tak ada cacat celah ataupun shadow dekat bahagian bingkai skrin lagi.
lagi dah. Perkara lain lagi korang perlu tahu pasal smartphone ni adalah dia menggunakan setup stereo speaker. Bagi aku untuk dia punya bahagian audio tu agak impresif sebab korang boleh naikkan volume sehingga 200% tau, dan bunyi dia tu memang cukup sedap sebab tak rasa mendatar langsung. Kira memang best jugalah untuk korang gunakan smartphone ni bagi tujuan entertainment macam layan YouTube, Netflix dan sebagainya. Sebab aku rasa dengan gabungan dia punya stereo speaker dan juga IPS LCD yang cantik ni memang dah cukup bagus untuk price segment dia sebenarnya. Seterusnya, macam mana pula dengan prestasi untuk smartphone kelas mid-range budget ni? Adakah okey untuk main game, untuk social media dan juga buat kerja? Basically, smartphone ni menggunakan chip Snapdragon 695 5G. Yes, memang dah ada rakan 5G untuk korang gunakan di Malaysia sekarang ni. Dengan 8GB of RAM yang korang boleh extend lagi dengan virtual RAM dia menjadikan total 16GB of RAM, dan juga ROM dia memang cukup besar juga iaitu 256GB yang korang boleh tambah lagi dengan micro SD untuk extend storage pada smartphone ni actually. Dan bagi aku dari segi prestasi dia dah good enough bagi sebuah mid-range budget. Game popular yang biasanya aku main macam COD Mobile dan juga Mobile Legends tu memang tak ada isu yang besar lah untuk nak main pada smartphone ni. So memang aku rasa enjoy je untuk dia punya grafik dan juga smoothness. Cuma ada limitation lah untuk grafik pada game yang very heavy macam Genshin Impact dan sebagainya. So aku rasa game yang ringan-ringan tu memang korang boleh run smooth untuk OnePlus Nord CE 3 Lite punya performance. So kat sini korang kena faham lah limitation untuk smartphone mid-range budget ni kat mana kan. Kalau korang nak letak expectation tinggi tu memang tak sesuai lah untuk phone ni yang memang harga affordable ni. In fact, smartphone ni pun dah memang siap pasang dengan the latest Oxygen OS 13.1 yang berasaskan Android 13. Aku rasa agak rare jugalah untuk phone mid-range budget sebenarnya untuk dapat the latest Android system kan. Tapi OnePlus boleh bagi dekat Nord CE 3 Lite ni. Kalau korang semua nampak yang size untuk smartphone ni memang cukup besar juga iaitu 6.72 inci. So memang OnePlus letakkan bateri yang besar juga iaitu 5000 mAh yang dapat sekali dengan Super VOOC 67W. Yes, memang dia balance lah antara bateri yang besar dan juga super fast charging yang memang korang dapat dengan harga yang very affordable untuk OnePlus Nord CE 3 Lite ni. Berdasarkan pengalaman penggunaan aku, memang sekarang ni standard 5000 mAh memang dah boleh dapat all day battery life untuk sebuah smartphone. Lagi untuk mid-range budget ni kan tak banyak benda yang dia nak processing sangat pun. Ditambah pula dengan latest software untuk Oxygen OS dia, so korang boleh dapat all day battery, tak ada masalah untuk penggunaan yang biasa. Tapi kalau habis sekalipun, korang just gunakan saja dia punya Super VOOC 67W. Dalam masa 30 minit saja dia dapat capai sehingga 80%. So memang cukup pantas untuk korang nak charge pada smartphone ni, dapat sekali dan kotak jualan dia kan. Perkara yang terakhir sekali adalah tentang kamera dia. So memang OnePlus ada bagi upgrade untuk sensor kamera utama iaitu 108MP. Kalau compare to previous model hanyalah 64MP saja. So ini adalah antara upgrade terbesar jugalah untuk OnePlus Nord CE 3 Lite ni. Tapi lagi dua sensor tu masih sama iaitu 2MP makro dan juga 2MP depth sensor. Kebanyakan gambar yang kau ambil gunakan kamera dia memang dapat hasil yang memuaskan lagi kalau korang hidupkan fungsi AI dekat kamera dia dan terus point and shoot. Pada mulanya memang aku tak letak expectation yang tinggi sangatlah pada sebuah kamera smartphone budget mid-range, tapi memandangkan dia gunakan sensor kamera yang besar iaitu 108MP, memang aku sendiri cuba pelbagai jenis shoot dan juga pelbagai jenis situasi. Aku kagum jugalah dengan kemampuan setup kamera dia. Gambar yang nampak sharp dan mid-range yang boleh kata cemerlang sebab dia boleh counter pencahayaan dengan sangat baik, dan warna yang dihasilkan memang very typical lah untuk phone Android. Lagi-lagi untuk OnePlus punya kamera, nampak vibrant dan juga sedap mata memandang. Pada bahagian kamera portrait mode dia pula, bagi aku memang dah boleh nampak lah cutting edge yang kemas. Dia dapat potong objek, manusia dan juga subjek lain dengan sangat baik. Cumanya kalau korang ambil gambar dengan subjek dan juga background dengan color yang hampir sama dan dia akan blend dengan warna tu, situ susah sikit lah untuk dia nak asingkan antara subjek dan juga background tu. So agak struggle kat situ. Tapi kalau warna tu ada kontra, berlainan, memang dia dapat cutting edge yang cukup baik untuk price segment dia sebenarnya. Dan antara fungsi yang aku agak impress dengan smartphone ni adalah fungsi night mode dia. So overall setelah aku cuba sendiri, memang aku kagum dengan kemampuan night mode pada OnePlus Nord CE 3 Lite ni. Kamera night mode smartphone ni memang dapat cerahkan gambar tu dengan impresif walaupun tempat tu gelap. Cuma kawalan noise dia agak lemah sikit kalau situasi tu terlalu gelap. Tapi kalau kena dengan tempat, korang snap je gambar kat tempat yang ada lampu, ada cahaya yang cukup, yes, memang tak ada masalah untuk gunakan fungsi night mode dekat kamera OnePlus Nord CE 3 Lite ni. Overall untuk kamera pada OnePlus Nord CE 3 Lite dengan kamera yang besar iaitu 108MP memang bantulah untuk dapatkan hasil yang cukup berkualiti dan juga ada details dalam gambar tu sendiri. Cumanya kekurangan yang paling jelas pada smartphone ni memandangkan di segmen budget, aku rasa mungkin kalau OnePlus letakkan sensor ultrawide much better lah. At least kalau letak 5MP ataupun 8MP pun dah cukup memadai dah untuk segmen budget ni sebenarnya. Tapi itulah, dia tak ada sensor ultrawide camera. Dia just bagi portrait mode, night mode, sensor kamera biasa dan juga of course besar kot untuk kamera utama dia 108MP. So kat sini ada kekurangan dan juga kelebihan yang korang nampak secara jelas pada bahagian kamera utama untuk OnePlus Nord CE 3 Lite ni. Konklusinya, dengan apa yang OnePlus tawarkan pada smartphone terbaru diorang ni, memang aku rasa banyak gila benda yang best dan juga aku enjoy gunakan smartphone ni. Dengan rekaan dia yang memang totally premium dan juga solid. So warna dia
dia pun memang low profile, kena dengan aku punya cita rasa. Ada juga setup kamera yang bagus, setup suara speaker yang cukup best untuk kita nak gunakan, dan juga paling penting sekali adalah IPS LCD dia yang memang next level dan juga cantik lah untuk korang gunakan sebagai segmen mid-range budget. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak aku punya ulasan tentang OnePlus Nord CE3 Lite yang terbaru ni. Korangnya boleh kongsikan pendapat korang dekat bawah komen sama ada apa yang OnePlus tawarkan kali ni menarik ataupun tidak untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia nanti. Untuk harga dia, aku rasa memang dah kenalah dengan specs yang OnePlus tawarkan sebenarnya, dengan looks yang premium dan juga ada standing access sendiri kan. So kamera pun besar and bateri besar, dapat super VOC 67W lagi. So ada reason lah untuk dapatkan smartphone ni actually di pasaran Malaysia, dan of course Oxygen OS 13.1 yang paling latest lah. So itu saja untuk video kali ini, dan terima kasih kerana menonton. Untuk pembelian semua aku letakkan link kat description ataupun dekat bawah komen. Okay, sampai berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye.